Polis menahan seorang pemilik akaun Facebook bagi membantu sesatan berhubung hantaran berunsur menghina agama Islam berkaitan isu penjualan stokin tertulis kalimah Allah di kedai Sabaneka Kekemat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, suspek berusia 35 tahun ditahan di kawasan Ceras dan kini diremat 4 hari hingga 24 Mac ini. Menurutnya, kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian Pendakwaan Undang-Undang D5 JSJ Bukit Aman mengikut Seksyen 298A Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya kes masih di peringkat siasatan. Kita menggesa orang ramai agar menjadi pengguna media sosial yang bijak dan berhemah serta elakkan daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh menggugat keharmonian dan perpaduan terutamanya membabitkan isu 3R. Sebelum ini, pemilik akaun Facebook dengan nama Chok Wai Long tampil memohon maaf secara terbuka setelah didakwa menambahkan ketegangan dalam isu penjualan stokin bertulis kalimah Allah di kedai Sabaneka itu. Lelaki itu tampil membuat permohonan dengan dikelilingi sekumpulan lelaki yang mencarinya sebelum ini kerana tidak berpuas hati dengan komennya. Suspek turut mencetuskan kemarahan pengguna maya selepas didakwa mengeluarkan komen meminta orang ramai tidak terlalu sensitif dengan itu. Dia malah didakwa cuba membuat kelakar dengan membuat naik gambar stokin yang memuatkan wajahnya sendiri. Seorang guru mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas pertuduhan memperdagangkan seorang wanita tempatan bagi tujuan eksploitasi seks. Tertuduh Muhammad Hasfaniza Mansur membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nazliza Muhammad Nazri. Bagaimanapun, rakan tertuduh Muhammad Fazli Jaafar yang berdepan pertuduhan yang sama mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa secara bersama-sama memperdagangkan seorang wanita tempatan berusia 29 tahun bagi maksud eksploitasi seks. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah apartmen di daerah ini jam 2.35 pagi pada 11 Mac lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemandangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Bagi kesalahan itu, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 31 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk serahan dokumen bagi kes Muhammad Hasfaniza. Kes membabitkan Muhammad Fazli juga ditetapkan pada tarikh sama untuk fakta dan hukuman. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Khairuddin Idris dan Ifan Nabihah Muhammad Ishak, manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Pegawai keselamatan di sebuah pusat beli belah di Damansara, Selangor tidak menyangka bagasi yang ditemui di tempat meletak kenderaan di premis berkenaan berisi wang tunai melebihi RM500,000. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han berkata, pihaknya menerima laporan daripada seorang pengawal keselamatan warga tempatan berusia 30-an berkaitan penemuan sebuah beg berwarna merah jambu dan putih bersaiz sederhana kira-kira jam 8 pagi. Menurutnya, hasil pengiraan mendapati beg itu berisi wang kertas RM50 dan RM100 dengan jumlah keseluruhan melebihi RM500,000. Katanya, kita percaya wang berkenaan adalah tulen. Bagaimanapun kita akan sahkan dengan Bank Negara Malaysia. Justru kita minta mana-mana individu yang tertinggal bagasi berisi wang lebih RM500,000 untuk tampil ke Balai Polis Petaling Jaya. Menurutnya, polis sudah meneliti rakaman kamera litar tertutup di pusat beli belah berkenaan namun tidak memfokuskan kepada lokasi bagasi tersebut ditemukan. Katanya, sesudah itu kita membuka siasatan di bawah kertas inkuiri polis berkaitan penemuan wang berkenaan. Jika pemilik ingin menuntut wang berkenaan, kita minta turut membawa bukti-bukti berkaitan. Bagaimanapun, sekiranya ia tidak dituntut, wang ini akan kita serahkan kepada pihak mahkamah untuk tindakan lanjut. Polis menahan seorang lelaki dan merampas 16 laras senjata api tiruan dalam serbuan di sebuah rumah di Bandar Seri Perdana Lahad Datu. Suspek berusia 27 tahun itu ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Jinai Sabah dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu jam 10.30 pagi. Ketua JSJ Negeri Senior Asisten Komisioner Azmi Abdul Rahim berkata, suspek dan rampasan kemudian dibawa ke IPD Lahad Datu untuk tindakan lanjut. Azmi berkata siasatan lanjut mendapati suspek mengaku senjata tiruan adalah miliknya yang dibeli dalam talian melalui Facebook. Katanya siasatan masih diteruskan mengikut Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Azmi mengingatkan orang ramai tidak sesekali menjual, menyimpan atau memiliki sebarang jenis bahan api tiruan kerana ia menyalahi undang-undang.